Okay, nampak tak slide yang saya tayangkan? Kalau respon seorang? Nampak Ego. Nampak Ego, Kelas? nampak Ego. Okey, baik. Jadi tajuk, okey, terima kasih. Okey, tajuk yang terakhir, reka bentuk dalam perniagaan. Okey, jadi kamu dah ada produk, di bab 2 kita dah buat satu produk, dah ada dah produk yang hasil daripada ciptaan kamu sendiri, dan di akhirnya, di bab yang terakhir ni, kita akan nak menjual, memasarkan produk yang kamu hasilkan. Jadi inilah dia tajuknya yang kamu perlu tahu, dan di sini pun masih ada lagi PPD dan sebagainya lah yang akan melayakkan kamu mendapat tahap penguasaan. Okay, kita tengok dari segi definisi dan apa yang terkandung dalam topik ini. Okay, yang pertama, kita nak tahu apakah yang maksud pemasaran. Okay, pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Okay. Dari pandangan Philip Kotler, pemasaran ialah proses sosial dan pengurusan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna menerusi proses pertukaran produk dengan nilai. Okey, jadi kesimpulannya, pemasaran merupakan proses atau aktiviti yang dilakukan oleh pihak pengeluar untuk memasarkan dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay, melalui aktiviti pemasaran barang, saya lebih suka menggunakan atau daripada dan, barang atau perkhidmatan dapat diagihkan daripada pengeluar kepada pengguna untuk memberikan kepuasan kepada pengguna dengan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, jadi kita nak ambil definisi yang mana satu? Bagi saya, kita berpeganglah kepada definisi yang paling atas lah, maksud yang paling atas. Pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barangan dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. So, pegang maksud ini betul-betul ya. Okey, boleh faham? Ada soalan? Okey, saya teruskan. Ya, ni contohlah dia ringkaskan. Okey, ni semua orang tambang ni sebuah syarikat yang mengeluarkan telefon bimbit. Jadi syarikat ni keluarkan telefon bimbit untuk pelanggan dia. Right.
Contoh je lah. Okey, seterusnya. Ya, peta alir dalam bidang pemasaran. Pertama sekali, sesuatu barang dibuat ialah berasaskan kepada keperluan dan kehendak pengguna. Adanya keperluan, adanya kehendak pengguna, barulah dia akan mewujudkan satu permintaan. So, nak buat barang, produk, mesti ada permintaan. Kalau tak ada permintaan, kamu buat satu produk, produk kamu tidak akan laku di pasaran ya. Jadi, adanya keperluan dan kehendak pengguna, wujudnya permintaan terhadap sesuatu produk. Okay, bila wujudnya permintaan, barulah pihak pengeluar akan mengeluarkan sesuatu produk. Okay, bila ada produk, dia akan ada nilai di sini. Nilai ini ialah produk itu sendiri mempunyai nilai lah. Kenapa orang nak beli? Kenapa telefon, kalau kita, saya bagi contoh lah jenama macam iPhone, nilai dia mahal. Untuk sebuah telefon, iPhone nilai dia lebih mahal berbanding jenama yang lain. Okay, jadi kenapa walaupun produk itu nilainya mahal, orang nak beli? Sebab permintaan tadi ya. Okay, dia ada nilai. Tak kisahlah barang tu sama ada nilai dia tinggi ataupun nilai dia rendah. Even nilai dia RM1 pun, dia still ada nilai. Walaupun nilai dia 20 sen, dia ada nilai. Bila ada nilai, untuk mendapatkan barang itu mesti berlaku proses pertukaran di mana pelanggan akan membayar kepada pengeluar ataupun penjual untuk mendapatkan barang. Dan pertukaran ini adalah urus niaga lah, jual beli ya. Okay. Ada urus niaga dan urus niaga ini kita panggil sebagai pasaran. Okey. Ini simple lah catat alir ni. Ada soalan tak kat sini? Untuk catat alir ni. Okey. Saya teruskan lagi. Okey, kita tengok di sini mungkin aliran pemasaran produk komersial. Okey, yang pertama pengeluar. Jadi apa tugas yang pengeluar nak buat? Peranan pengeluar. Pengeluar berperanan untuk menentukan produk yang hendak dikeluarkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay, jadi pengeluar yang tentukan berdasarkan permintaan, berdasarkan keperluan dan kehendak pengguna. Okay, kemudian apabila pengeluar ni mungkin sebuah kilang dia mengeluarkan barang. Jadi pengeluar ni akan hantar kepada bahagian pergudangan. Okey, bahagian pergudangan ni fungsinya ialah untuk menjalankan kegiatan menyimpan produk di dalam gudang di samping aktiviti akhir seperti membungkus dan melabel. Okay. Kadang-kadang kamu tengok produk di pasaran, produk tu nampak hampir sama sebab apa? Dia keluar daripada pengeluar yang sama. So sampai ke gudang, produk ini akan dipecahkan mengikut kadang-kadang penjenamaan masing-masing lah. Adalah beberapa produk kita boleh tahu dia adalah keluar daripada kilang yang sama, bezanya dia akan packaging dia lain. Itu je lah. Okay, contoh lah saya bagi contohnya Geely dan Proton. Okay, so pengeluar yang sama. Kat China dulu X70 yang pertama sekali datang dari China, so di peringkat pergudangan tukar label, tukar logo apa semua, jadikan Geely tu jadikan Proton. Okay Okay, seterusnya pengangkutan. Barang yang disimpan dalam gudang untuk sampaikan kepada pengguna akhir, dia perlu melalui pengangkutan. Pengangkutan ialah aktiviti mengagihkan produk dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, contohnya daripada pengeluar, kilang tadi, kilang akan hantar kepada pembekal, pembekal akan jual barang tersebut. Pembekal ni dia akan
pembekal pemborong ni dia akan ambil barang dalam skala yang besar lah. Kemudian pemborong ni akan jual lah kepada peruncit, penjual-penjual kecil ni. Okay. Jadi setiap daripada kilang nak kepada pemborong, pemborong kepada penjual, peniaga kecil ni, dia mesti melalui pengangkutan lah. Contohnya lori ke, hantar van ke, hantar ke kedai-kedai kan. Okey. Dah ada pengangkutan, barang dah ada di kedai, apa lagi kita nak buat untuk melariskan barang kita ialah promosi. Okey. Promosi ni ialah aktiviti pengiklanan. Okey, promosi jualan, jualan langsung dan publicity yang bertujuan memperkenalkan produk. Okey. Even jenama-jenama yang telah pun kita sedia maklum yang ada di pasaran, contohnya kalau mi segera, Maggi tu sentiasa meniti dari bibir ke bibir, kita memang tahu jenama dia, pun dia masih lagi menjalankan pengiklanan. Kita tengok makanan segera seperti KFC, McDonald masih juga menjalankan iklan. Malah iklan ni pun dilakukan secara orang kata lebih giat dijalankan di televisyen dan sebagainya. Ni untuk memastikan dia punya perniagaan tu masih lagi orang kata berdaya saing di pasaran. Okey. Promosi jualan ni mungkin melibatkan potongan harga, diskaun, promosi akhir tahun dan sebagainya. Ini salah satu cara untuk menarik pembeli. Jualan langsung. Okay, jualan langsung ni mungkin dia merupakan satu strategi memasarkan. Okay, jualan langsung ni macam orang berniaga menggunakan ejen, itu jualan langsung. Okay, dan publicity. Publicity ni okay, mungkin syarikat itu nak promosikan barang dia nak publicity yang besar. Publicity ni nak orang tahu jadi dia mungkin mengambil beberapa orang selebriti sebagai duta pada produk dia. Jadi bila selebriti yang jadi duta produk, secara tak langsung ramai orang yang jadi pengikut selebriti tersebut akan mengenali, akan membeli produk yang dipromosikan tu. Okey, seterusnya kita kepada langkah seterusnya ialah kepada perniagaan. Di sini berlakunya aktiviti jual beli produk dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Okay, jadi perniagaan, aktiviti jual beli produk atau perkhidmatan bagi memenuhi keperluan pengguna dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Tak ada orang yang menjalankan aktiviti perniagaan dia nak rugi. Okey. Okey, seterusnya pengguna akhir. Pengguna akhir ni kita lah pengguna, orang yang beli dan akan memakai produk tersebut, sama ada makanan ke, barang peribadi ke, apakah. Jadi pengguna akhir ialah pengguna yang membeli produk untuk kegunaan peribadi. Contohnya kita beli makanan, kita makan untuk kegunaan peribadi. Keluarga, kita beli makan untuk keluarga kita. Okay? Atau isi rumah, orang-orang yang berada satu rumah dengan kita. Okay. Yang kedua, pengguna organisasi. Pengguna organisasi ialah pengguna yang membeli produk atas tujuan berniaga menggunakan produk tersebut. Okey. Jadi dia beli untuk kegunaan organisasi dia. Contoh, saya rasa pengguna organisasi ini kurang tepat lah. Pengguna organisasi ini maksudnya kita beli produk untuk kegunaan organisasi kita. Contoh sekolah. Sekolah beli kerusi dan meja. Ini untuk kegunaan organisasi supaya murid-murid dapat duduk atas meja, dapat duduk dengan selesa untuk belajar. Itu pengguna organisasi. Okey, ada soalan tak nak tanya di sini?
Okey, kalau tak ada soalan, saya sambung lagi. Okey, contoh aliran produk kereta dalam bidang pemasaran. Di pengeluar, dia buat kereta, kemudian kereta ini akan dihantar ke gudang untuk disimpan sebelum diagihkan kepada kepada pemborong dan sebagainya. Kemudian daripada gudang, kereta ini akan menggunakan khidmat pengangkutan untuk dihantar kepada bahagian kepada pemborong dan sebagainya. Okay. Kemudian adanya promosi, wujudnya perniagaan di mana dijalankan oleh individu atau syarikat yang berniaga. Seterusnya, okay. Daripada perniagaan ini dia akan bagi pada pengguna akhir. Jadi orang ni beli, keluarga ni beli kereta untuk kegunaan mereka sendiri, manakala yang di bawah ni dibeli oleh organisasi untuk dia jalankan perniagaan. Yang ni dia guna untuk jadikan sebagai teksi lah. Okay. Okay, seterusnya. Okay, saya stop untuk sampai sini dulu untuk hari ini. Nanti kita akan sambung pada hari Rabu Okey, sampai sini dulu untuk hari ini. Sekejap. Okey. Sini dulu untuk hari ini. Bagi sesiapa yang belum tulis nama, sila tuliskan nama. Di akhir ni kita ada 67 orang termasuk saya. Dipastikan kamu tulis nama sebelum kamu meninggalkan kelas ini. Okey, sampai di sini saja bersurai untuk hari ini. Terima kasih kerana join kelas pada pagi ini. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Cikgu nak tanya. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Cikgu nak tanya. Cikgu. Ada soalan? Nak tanya apa? Ada ke tak ada? Kalau macam Tak ada, Cikgu. cikgu Tak, ada satu soalan nak tanya tu. Okey, apa? Tanya. kalau